Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik malam ni adalah bagaimana alat pengesan asap boleh menyelamatkan nyawa kita apabila berlaku kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua penonton, tak kiralah dari sesi live sekarang ni ataupun recorded live yang akan datang nanti. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat beri manfaat kepada semua para penonton, insya-Allah. Sebelum tu saya nak cek saya punya suara jelas ke? Saya punya visual okey ke? Dekat tempat saya ni insya-Allah line internet okey, insya-Allah. Kalau ada soalan boleh kemukakan soalan. Kalau ada saya cuba jawablah, insya-Allah. Kepada sesiapa yang first time tengok saya punya live pada malam ni, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nizam. SHO dekat hadapan tu adalah singkatan daripada perkataan Safety and Health Officer. Saya adalah Safety Officer, masih lagi Safety Officer di sebuah syarikat lah. Okay. Tujuan saya buat live ni adalah buat posting tiap-tiap hari pada Facebook page saya tu adalah tujuan saya untuk bantu orang dekat luar sana untuk amalkan keselamatan, insya-Allah. Kalau kilang ataupun industri-industri dekat luar plantation dia ada undang-undang untuk mewajibkan lantik appoint salah seorang SHO. Tetapi dekat rumah kemalangan juga boleh berlaku, kan? So inilah inisiatif saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang saya ada ni untuk anda menjadi safety officer di rumah masing-masing. Insya-Allah itulah saya punya harapan. Semoga SHO terlahir di rumah masing-masing. Masing-masing kat rumah ada seorang SHO yang jaga keselamatan. Insya-Allah. So jadi bantulah saya dengan join saya punya follow saya punya FB Live. Saya ada buat tiap-tiap hari saya ada buat tip keselamatan. InsyaAllah tiap-tiap hari juga saya teruskan saya punya live. Page saya adalah SHO Nizam. Okay. Dan sebarkanlah ilmu-ilmu yang saya share tu. Semoga dapat beri manfaat kepada ramai orang lah. Manalah tahu ilmu dengan yang satu klik saja mungkin pada satu masa boleh menyelamatkan satu nyawa, insya-Allah. So saya tak mampu nak tiru orang dekat luar sana, NGO tolong orang pergi rumah ke rumah, sedekah besar banyak-banyak. So saya tak mampu. Ni adalah cara saya contribute kepada masyarakat. Ya, nanti di akhirat nanti Allah tanya ilmu yang dibagi pada saya tu apa kamu buat. InsyaAllah lah saya bolehlah jawab. Ilmu yang saya ada sedikit ni yang Allah bagi, saya sebarkan. Saya sudah sebarkan. Ni cara ni lah dengan buat FB Live, buat posting tiap hari, insyaAllah. Perkongsian saya dalam FB ni lebih cenderung kepada kemalangan kebakaran. Punca berlaku kebakaran, tip-tip menyelamatkan diri, langkah-langkah pencegahan kebakaran, melibatkan kebakaran lah. Isu keselamatan lain saya ada sentuh juga, cuma tak banyak. Sebab apa? Sebab kalau kemalangan lain
the worst case ni adalah mati. Worst case, mati. Kematian. Melibatkan menjadi kematian lah. Tetapi kalau kebakaran, the worst case bukan sahaja kematian sahaja yang terlibat. Tetapi total loss. Harta benda boleh habis, nyawa boleh kehilangan nyawa, harta benda habis, total loss. So bagi saya, kes kemalangan kebakaran ni lebih orang kata lebih menyentuh saya punya hati lah, menyayat hati. Tu bahasa bakunya, menyayat hati. Okey, sebab itulah perkongsian saya lebih kepada kebakaran. InsyaAllah. Semoga dipermudahkanlah. Okey, balik kepada topik kita pada malam ni. Adalah alat bagaimana alat pengesan kebakaran boleh membantu, boleh menyelamatkan nyawa. So dekat sini saya nak tanya, siapa yang dah ada alat pengesan asap di rumah? Kalau ada, boleh komen ada. Saya nak tengok. Sebab kebanyakan saya pergi rumah kawan saya ke rumah mana-mana tempat saya pergi, saya jarang sekali saya nampak ada smoke detector dekat rumah. Dekat rumah saya alhamdulillah saya ada pasang 2. Walaupun rumah saya kecil je, tak sampai, rumah saya kecil je, rumah kondo je. Saya letak 2, alhamdulillah. Okey. Kebanyakan kes kematian disebabkan oleh lambat kita sedar kebakaran berlaku, kerana tak ada alam, tak ada pengera untuk notify kita, untuk beritahu kita. Okey. Kalau ingat, kalau dulu alat pengera ni penting dalam kehidupan kita. Kalau dulu tengok rumah yang dulu, even rumah mertua saya sekarang ni pun, untuk pengera orang datang rumah, dia boleh answer depan rumah. Nak bangun tidur, tunggu pengera ayam kokok. Kan? So pengera ni tak boleh berpisah dengan kehidupan kita. So kita hanya sentuh hari ni pengera untuk kebakaran. Okey. Waktu kritikal kebakaran ni adalah pada waktu tidur lah. Waktu tidur antara pukul 12 ke pukul 5. Tu kebiasaannya manusia normal tidur pada time tu lah. Tak kisahlah ya kerja shift apa semua, tapi secara normalnya tidur antara tu. Dan kebanyakan berlaku bila dah sedar asap tu dah masuk dalam bilik, bermakna dekat luar rumah dah asap, dah penuh. So bila dah tahu dah asap dah penuh, asap dah masuk bilik, so boleh menyebabkan kita dah lemas. Bila dah lemas tu, kita tak dapat bertindak dah. Gas karbon monoksida yang daripada asap ni boleh serap masuk dalam otak. Dia makan oksigen, dia replace oksigen yang ada dalam badan kita ni, menyebabkan kita ni tak boleh bertindak dengan waras. Macam mabuk lah, tak boleh bertindak dengan waras, dan even boleh menyebabkan tak sempat keluar bilik lagi, tak sempat keluar api, kita dah collapse dan boleh menyebabkan kematian. So disebabkan itulah pengera adalah penting. Kalau tuan-tuan pernah tengok saya punya posting yang lepas, saya ada share berapa cepat api boleh hanguskan satu ruang tamu tu. Berapa second saja. Kalau satu rumah kurang daripada 30 minit habis satu rumah. Sebabkan rumah ni banyak fire load. Fire load ni benda yang boleh menyebabkan bakar lah, dengan kayu, dengan tilam, dengan baju,
dengan tonggesnya dan sebagainya lah. So menyebabkan lagi banyak workload, lagi banyak fire load, lagi cepat habis terbakar. Kenapa pentingnya alat pengesan asap ni? Sebab sebab asap ni dia sampai dulu daripada api. Okey? Kita tak sempat lagi buat apa-apa, kita dah kadang-kadang kita dah collapse. So alat pengesan asap ni lah yang beritahu kita ada asap di rumah kita. So penting adanya alat pengesan asap ni. Masa kita tidur, kita punya deria bau kita, mengikut kajian, deria bau kita akan berkurang. So deria dengar kita akan lebih sensitif. Disebabkan itulah antara sebab kena adanya alat pengesan asap ni. Kepentingan dia ada ni, ada antaranya juga adalah untuk dia remind kita bila dia dah didetect ada asap, dia keluarkan satu bunyi. Bunyi ni bingit telinga lah. Dia lebih kurang, decibel dia antara 70 kepada 80. So dia boleh menyebabkan kita bingit dan kita terjagalah, insya-Allah. Dan yang paling penting sekalinya adalah dia beri kita masa untuk bertindak. Yang saya bagi tahu tu golden time. Golden time. Waktu respon. Lambat kita terlepas golden time ni dan boleh menyebabkan kesan-kesan yang lebih teruk. Manusia hanya boleh maksimum 4 minit sahaja tak ada oksigen. So lepas tu dia akan collapse dan boleh mati. So masa berlaku kebakaran ni oksigen sedikit. Sebabnya proses pembakaran tu dia gunakan oksigen. Jadi kita berebut dengan api oksigen yang berada di tempat kita lah. Rumah kita terbakar, rumah kita lah. So keadaan time ni kita hanya fikir untuk selamatkan diri sajalah. Harta benda kita tak fikir lagi. Saya nak share satu kes ni arwah kawan saya. Nak tengok betapa saya nak bagi tahu asap ni boleh ganggu kita punya pemikiran waras kita. Berlaku kepada kawan saya. So dia sedar-sedar api dah marak di ruang tamu dia, dan dia kejutkan dia sama isteri dia keluar. Dia terlupa kepada anak dia. Dia cuba masuk, dia tak sempat sampai dalam rumah, dia sudah collapse. Mungkin sebab dah terhidu. Dan dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dia ditempatkan bersama-sama dengan orang yang soleh, insya-Allah. So nak bagi tahunya kita kena ada something yang boleh kejutkan kita daripada terlepas golden time ni. So jenis-jenis alat pengesan ni ada dua jenis lah yang saya tahu. Yang pertama sekalinya adalah yang jenis battery operated, yang pakai bateri. Dan yang keduanya adalah yang ni yang saya tahulah, kemungkinan ada lagi yang macam-macam lagi lah. Yang keduanya adalah gunakan solar. Solar tu boleh tahan lama lah, dia bateri dia. Yang saya pakai dekat rumah saya ni battery operated, kita tampal je, kita pakai double tape, letak dekat ceiling,
Bateri dia tu boleh tahan 10 tahun. Tapi harga dia mahal lah sikit compare dengan tu. Cuma tak ada beza pun, cuma bateri tu tahan lama. So mahal sikit. So benda ni tak ada mahal sangat lah, dalam RM70 sampai kepada ke atas lah. Dan ada macam-macam feature sekarang ni. Boleh connect kepada handphone lah, dan ada yang function sekarang ni boleh key in nombor telefon dalam device tu. Bila dah ada trigger, automatic dia hantar alert kepada telefon yang kita set dalam alat tu. Macam-macam, dah canggih dah sekarang ni. Dan dia canggih lagi, bila dah connect dekat telefon tu, dia remind kita bila nak replace bateri, bila nak buat testing. So benda ni kita kena test. Kita tak tahu benda tu, bila kita tampal kita kena ada test lah. Kita tak tahu, kadang-kadang dia dah masuk habuk ke, dia dah sensor dia dah ada problem. So nak uji dia, uji dengan asap lah. Dengan asap. Dan kadang-kadang ada yang device-device ni dia ada test button. Saya punya ada yang test button. So senang lah bila sampai satu masa saya tekan, tengok dia ada bunyi tak ada bunyi. So macam mana nak pasang? Dekat mana nak pasang? Dekat mana nak pasang ni, yang pertama sekalinya, kalau rumah tu 2 tingkat, pasanglah setiap level. Tingkat bawah dengan tingkat atas. Okey. Setiap level kena ada satu. Sebab kebakaran ni kita tak tahu berlaku dekat level mana dulu kan. Dan letak di bahagian ceiling. Sebab apa? Asap ni ringan. Bila dia ada asap, dia berada di bahagian atas lah. Okey. Dan juga di kalau rumah tu ada 2 tingkat, letak satu di bahagian tangga. Sebab asap ni dia travel. Dia cari oksigen. So dia gunakan tangga. Bukan maksud saya naik pakai tangga, cuma tangga ni antara ruang yang menghubungkan tingkat bawah dengan tingkat atas. So dia travel dengan yang mana ada ruang tu, dia travel. So biasanya dia akan pergi ikut ruang tangga lah. Ruang tangga je yang menghubungkan tingkat atas dengan tingkat bawah dengan ke tingkat atas. Dan juga ruang tamu. Ruang tamu ni banyak kita tak letak dekat dapur. Bahagian dapur kita tak letak, sebab apa? Nanti jiran kita tahu. Ni tengah masak ni, bunyi. Setiap kali masak je bunyi pengera. Sampai jiran tahu. Ni tengah masak ni. So kita tak letak di bahagian dapur. Kita letak jauh sikit daripada dapur dan juga ruang tamu. Okey. Cara nak pasang dia ikut manual produk tu lah. Saya punya pakai double take je, tampal dekat ceiling. Okey, secara itu sajalah. Secara kesimpulannya, sebelum tu saya senaraikan beberapa ciri-ciri kalau nak beli boleh guna saya punya cadangan ni. Yang pertamanya adalah carilah gas detector. Saya tak jual, saya just saja nak share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang join tu? Okey. Cadangan saya ni adalah, yang pertama, cari alat yang bateri dia tahan lama. Supaya kita tak adalah selalu nak kena tukar, sebab susah bila dah berada dekat ceiling tu, kita susah nak naik. Yang kedua, carilah bunyi yang kuat. Biasanya dekat packaging tu dia ada tulis berapa decibel. Carilah yang 85 tu pun yang dah terbaik dah cukup kuat dah. Kalau boleh cari yang komplit sekali dengan lampu. Bila dia dah trigger alarm tu, dia keluar satu lampu kecil. At least bila kebakaran ni kita blackout.
at least ada cahaya sikit untuk kita menyelamatkan diri, insya-Allah. Dan cari juga device yang ada reminder yang bilanya bateri tu sudah lemah. Okey? Ada. Kalau cari yang murah tu tak adalah, setakat basic je. Sorry. Dan last sekali cari device yang ada button test. Tu senang bila kita nak buat inspection ke apa semua. So itu sajalah yang saya boleh kongsi untuk malam ni. Secara kesimpulannya, alhamdulillah dengan adanya teknologi, alhamdulillah dengan adanya teknologi dan alat pengesan, walaupun harganya murah saja, benda tu kecil, senang nak maintain, tetapi sangat besar dia punya kepentingan dia. Dan kalaulah kita nak compare alat tu, harga dia, kalau faktor harga lah yang menjadikan kita punya sebab kita tak ada tu, kalau nak dikomparekan dengan nilai rumah, mungkin hanya dengan nilai rumah dengan barang-barang yang ada dekat dalam rumah tu, mungkin 0.0001% saja dia punya cost daripada nilai tu semua. Dan kita bukan sahaja beli alat tu, tetapi kita labur untuk kita untuk laburkan sedikit duit tu untuk golden time. Tu yang penting, yang boleh menyelamatkan nyawa. Golden time ni adalah antara saat antara hidup dan mati. So itu sajalah saya punya perkongsian. So saya nak minta tolong you all sharekan video ni supaya dapat beri manfaat kepada lebih ramai orang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa.